Okey, ini antara proses kognitif yang disarankan oleh Piaget yang berkaitan dengan skema, asimilasi, akomodasi dan ekuilibrasi. So kalau skema itu memanglah pengetahuan yang dibina kan, pengalaman-pengalaman yang kita bina, pengetahuan yang kita bina daripada pengalaman. Sebab itu kalau yang asimilasi di situ kita gunakan pengetahuan yang baru itu untuk adapt dengan benda yang lama itu adapt untuk yang baru. Sebab contoh yang kan, kalau kamu menaiki basikal, kamu dah ada kemahiran dah skema ni, kemahiran ini kamu menaik basikal dah ada. Jadi bila kamu nak menunggang motor, kamu dah dapat. Maksudnya pengetahuan kemahiran yang sedia ada itu kamu apply ke benda yang baru iaitu motosikal. Apa yang kita boleh kaitkan dengan akomodasi ni? Maksudnya dalam kamu dah faham menunggang basikal dan motosikal, ada pengetahuan tambahan baru yang kamu peroleh, iaitu macam mana kamu nak guna motor tersebut dengan lebih berkaitan dengan enjin dia ke. Sebab basikal tak ada enjin kan, jadi motosikal yang ada enjin. Jadi di situ penambahan ilmu kita guna kelas berapa ke, adakah kelas 1 sahaja yang boleh bergerak ataupun kelas 3 ke macam mana. Itu adalah tambahan pengetahuan kamu. Itu maksudnya berlakunya ada skema kemahiran tadi, asimilasi dan akomodasi. Kalau kedua-dua asimilasi dan akomodasi ini ada berkembang dengan baik, maksudnya di situlah berlakunya ekuilibrasi. Maksudnya seseorang itu berjaya menyatukan pengalaman luar dia dengan skema tadilah. Berjayalah bila kamu dah boleh menunggang motosikal, cuma yang berkaitan dengan keselamatan lagi kamu perlu tahu tentang signal-signal motor ke apa semua. Itu antara proses yang berlaku dalam kognitif yang ditekankan oleh Piaget. Mesti ada menekankan skema, asimilasi, akomodasi dan ekuilibrasi. Okey, implikasi untuk guru. Kalau yang peringkat sensori motor, yang masalah untuk guru-guru taska ni, rasanya ustaz-ustazah tak adalah ajar untuk, tetapi kalau ada peluang untuk mengajar kanak-kanak taska lagi bagus. Di sini kamu boleh menyediakan aktiviti main dan kemahiran peniruan yang bersesuaian digalakkan. Sebab peringkat umur ini 0 hingga 2, mereka suka meniru. Meniru kan. Sebaiknya kalau tiru, biar kita ajar mereka meniru perkara yang baik. Contoh yang paling simple sahaja. Kami yang pernah mengajar untuk taska ni, kita mengucapkan terima kasih. Itu peniruan. Beri something, ucap apa? Terima kasih. Ataupun thank you. Apa semualah. Itu antara satu contoh sebab mereka lebih mendengar dan melalui tindakan mereka belajar sensori motor ya. Kalau yang untuk peringkat praoperasi, memberi peluang untuk menerokai alam fizikal melalui aktiviti main dan menyelesaikan masalah. Seperti yang kat sini, mereka perlu bahan mawujud untuk mereka fahami lebih lanjut tentang pembelajaran di persedaran mereka. Sebab itu ada, kalau di prasekolah dia ada taman pembelajaran untuk diterokai, mungkin herba ke, tentang serangga ke, itu mereka boleh terokai. Dan arahan mesti jelas, mudah dan singkat. Mereka tak boleh menghadam arahan yang berjela-jela. Mereka cuma boleh mendengar arahan yang ringkas, padat. Kadang-kadang mereka ni suka tanya banyak kali sampai kita muak, tapi tak boleh nak muak lah sebab kita kena faham itulah memang perangai mereka. Macam ni ke cikgu? Macam ni ke cikgu? Itu ke cikgu? Kita pun kena respon jugalah. Kadang-kadang ada yang tak dapat respon tu dia marah. Jadi budak takut. Jadi kat sini praoperasi juga memperbanyakkan hands on. Melibatkan pelbagaian bahan dan pelbagai deria untuk mereka terokai pembelajaran. Hands on ini memang baiklah. Sebab itu di dalam kelas saya dulu, saya banyak menggunakan hands on. Saya dalam situ mereka seronok belajar. Kami telah buat aiskrim goyang. Itu best. Kalau nak belajar, carilah kat YouTube, kat mana-mana macam mana nak buat aiskrim goyang. Saya pernah applykan aktiviti ini kepada
guru PKK kami dululah, memang seronok. Mereka menghasilkan aiskrim dalam tempoh 10 minit sahaja. Okey, seterusnya menggalakkan aktiviti Minds On yang melibatkan banding beza dan menyusun mengikut urutan. Peringkat ini memang kita tahu mereka perlukan konkret bahan kan. Jadi Minds On ini kami perlu kaitkan dengan pembelajaran peringkat menganalisis, iaitu mereka boleh membanding beza, membuat seriasi, maksudnya membuat seriasi dari susunan yang pendek ke tinggi ke yang panjang, yang dari panjang ke rendah ke, itu yang melibatkan pemikiran Minds On lah untuk mereka buat aktiviti. Seterusnya memberi bantuan dan penjelasan oleh sebab ciri egocentrism yang ada pada kanak-kanak. Sebab seperti yang saya pernah beritahu, kanak-kanak masing-masing ada ego sendiri. Sebab mereka masih lagi mengamalkan aku, kau. Itu masalahnya. Jadi macam mana kita nak menyatukan itu, peringkat ini yang kita kena beri penjelasan kepada pelajar kenapa perlu berkongsi. Kenapa mesti bekerjasama membuat aktiviti. Sebab itu peringkat ini mereka selalu dibimbing macam mana membuat kerja dalam kumpulan. Kalau peringkat kamu tak perlu cakap macam ni pun kamu dah tahu siapa yang buat itu, siapa yang ada ini. Sebab kamu dah melepasi peringkat ini. Kalau peringkat praoperasi, kita memang banyak perlu membimbing. Okey, kalau peringkat operasi konkret, mereka perlu disediakan dengan bahan-bahan menguji idea, berfikiran logik. Sebab kalau kita nak buat aktiviti dengan peringkat ini, sebaiknya kita sediakan satu perkara yang membuat mereka meneroka ataupun membuat sesuatu penemuan supaya ada soal jawab, mereka boleh kembangkan idea mereka. Contoh buat projek lah. Projek apa lagi yang memberi kesan kepada pembelajaran kanak-kanak umur 7 hingga 11 tahun ini. Yang ini biasanya mungkin projek bercucuk tanam di luar, kan? Bercucuk tanam di luar, macam mana nak membuat batas ke, macam mana nak mengelakkan tanah itu diserang ulat ke, apa semua itu yang menggalakkan penerokaan. Itu dah menggalakkan menguji idea kalau berkaitan dengan pembelajaran sains lah. Kalau yang pendidikan Islam, kamu boleh fikirkan. So seterusnya merancang aktiviti yang melibatkan kekekalan, kebalikan atau susunan songsang. Kekekalan yang ini yang seperti yang saya beritahu tentang conversation tadi lah, conservation tadi. Maksudnya pelajar peringkat ini perlu diasah lagi macam mana mereka perlu belajar tentang perubahan kekekalan inilah. Sebab kalau kita tak ajar mereka, nanti mereka tak boleh proceed dengan perkara yang lebih mencabar lagi. Sebab itu kalau mencabar yang kita kaitkan dengan buat bercucuk tanam tadi, apa kita perlu suruh mereka hadapi, apa yang perlu mereka selesaikan supaya mereka boleh tahu bahawa keperluan aktiviti itu menguji idea. Seperti mungkin tanah itu sesuai untuk menanam nanas saja, untuk tanah gambut kan. Kalau tanah yang macam mana, boleh tanam sayur. Itu yang kita boleh rancang aktiviti yang berkaitan dengan kekekalan, kebaikan dan songsang. Dan seterusnya berkaitan merancang aktiviti-aktiviti prososial. Ini sangat penting. Sebab dalam pembelajaran sekarang ini, yang tentang kemahiran insaniah ini yang kita perlu bimbing didik supaya menjadi insan yang berjaya, yang memberi manfaat kepada masyarakat. Contohnya boleh bekerja dalam berpasukan, bekerjasama, bertolak ansur, tolong menolong dan apa-apa lagi yang baik-baik. Kalau peringkat operasi formal ini, ni dah peringkat yang matang ni, macam you all lah. Di sini kita ada mengadakan perbincangan, lepas itu kita dah tahu setakat mana level pemikiran pelajar kita. Kalau umur yang ingat, umur 11 hingga 15 mereka dah boleh mula membuat perbincangan. Sebab itu kita perlu bimbing mereka dan memberi peluang untuk meneroka pelbagai kemungkinan dalam menyelesaikan masalah. Lepas itu menggalakkan pemikiran convergent,
divergent, reflektif dan metakognitif. Seperti yang pernah kita pelajari kan, convergent ini mungkin ada keputusan yang paling tepat dia membuat tindakan. Dan divergent mungkin banyak-banyak idea yang dia boleh cadangkan. Reflektif mungkin dia boleh melihat kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan. Dan lepas tu dia metakognitif. Maksudnya dia tahu apa yang dia buat. Dia kena fikir tindakan itu betul ke tidak. Itu menggalakkan pemikiran di peringkat operasi formal. So menerangkan konsep dan jelas dengan jelas, sabar dengan dan berfikiran yang terbuka merupakan salah satu cara yang kita boleh membentuk dalam diri pelajar. Sebab ada pelajar yang ada tak nak bercakap, ada yang bila kawan cakap diejek. Sebab itu kita kena menerangkan dengan lebih jelas supaya mereka boleh didik mereka dengan sabar dan boleh membuka minda, memberi idea dan tidak mencemuh ataupun mengenepikan pendapat ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. Jadi kalau ada tindakan yang salah pun yang dibuat, kat sini kita pun ada proper solution kan. Contoh kalau kamu ada menemui tingkah laku yang tidak baik, kita tak boleh marahkan pelajar itu di depan rakan-rakan. Sebaiknya kita panggil one to one dan kita selidik apa masalah. Kalau melibatkan ada orang lain, kita kena panggil kedua-dua dan kita dengar hujah dua-dua tu, baru kita boleh buat tindakan. Ini yang kita menerangkan konsep dengan jelas, sabar dan berfikiran terbuka bagi membimbing pelajar peringkat ini memandu dia punya pembelajaran ke arah yang bermakna dalam kehidupan mereka. Okey, ini tadi berkaitan dengan kognitif oleh Piaget. Okey, yang ada 4 peringkat kan. Kalau yang untuk Gagny ni merupakan teori yang mengambil kira faktor-faktor khusus yang mempengaruhi pembelajaran kemahiran yang kompleks. Maksudnya kat sini dia akan tengok faktor apa yang menyebabkan pembelajaran kompleks itu berlaku. Ini antara yang ditekankan oleh Gagny, iaitu yang pertama pembelajaran isyarat, kedua pembelajaran gerak balas, yang ketiga pembelajaran rangkaian motor, keempat pembelajaran bahasa, kelima pembelajaran diskriminasi, yang keenam pembelajaran konsep, yang ketujuh pembelajaran prinsip dan terakhir pembelajaran penyelesaian masalah. Ada 7 langkah yang berkaitan dengan pembelajaran yang ditekankan oleh Gagny. Kalau kita katakan kat sini pembelajaran isyarat melibatkan rangsangan yang ada dalam persekitaran. Contoh, kalau emak susu, loceng, rehat, makan. Itu isyarat yang perlu difahami. Kalau pendidikan Islam, apa yang kita boleh kaitkan? Kaabah, pergi haji. Contohlah kan. Okey, pembelajaran gerak balas. Gerak balas yang diterima sebagai hasil sesuatu tingkah laku. Lepas tu perlakuan akan diulangi jika gerak balas memuaskan dan sebaliknya. Seperti yang kita kaitkan dengan teori behaviorisme tadi kan. Maksudnya gerak balas itu diterima sebagai hasil tingkah laku. Kalau memuaskan, dia akan diulang-ulang banyak kali. Okey, pembelajaran rangkaian motor yang bermanfaatkan dalam pembelajaran melibatkan kemahiran. Saya ikut motor lah. Kat sini kemahiran menulis tulisan hard itu pun boleh juga berkaitan dengan pembelajaran rangkaian motor. Okey, yang kat sini contoh dia mengecek bola lah. Berlari, menendang bola, apa semua menyeret. Ini untuk pemain bola sepak ni. Okey. Dan pembelajaran bahasa melibatkan pembelajaran bahasa secara konkret yang seterusnya berkembang. Kalau konkret tadi kalau kita kaitkan dengan Piaget, kalau kita sebut miau saja, budak yang umur 7 tahun dah faham itu kucing, yang 6 tahun pun dah faham. Dia dah menggambarkan bunyi itu dengan kucing. Jadi mereka dah berlakunya proses peniruan pada peringkat awal. Apalagi bahasa isyarat. Kadang-kadang saya selalu membuat bahasa isyarat, pembelajaran bahasa isyarat tanda berhenti macam T kan. Saya ni tak ada suara nak kuat-kuat nak marahkan kanak-kanak. Bila budak terlampau bising, saya akan kata kadang-kadang saya bunyikan kan tangan saya di mulut. Lepas tu
tangan saya membentuk T, mereka dah faham, senyap. Itu pembelajaran bahasa. Dan seterusnya, pembelajaran diskriminasi melalui penggunaan bahasa, individu dapat mengaitkan pelbagai perkara